Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada saudara tuan pengurusi majlis, kepada tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini daripada malam tadi saya sampai di Shah Alam. Satu hari ini duduk di Shah Alam, duduk di Kuala Lumpur. Pukul 9 pagi tadi saya ada di Yayasan Restu di Shah Alam sampai jam 12.30. Ya, satu tempat yang sangat bagus. Alhamdulillah memelihara kemurnian kesucian Al-Quran. Yang kedua, saya berada di Sri Pentah tadi jam 2 petang hingga jam 6 petang. Rakaman untuk program Tanyalah Ustaz. Jadi Ustaz boleh tengok TV lah. Lambat lagi bulan 2. Dan sekarang saya berada di Masjid At-Taqwa bersama dengan tuan-tuan. Terima kasih atas jemputan ini. Besok saya balik ke import sebab doktor dah panggil suruh masuk hospital. Saya kurang sihat dah seminggu sejak balik pada Hong Kong. Jadi patutnya masuk dah 2-3 hari hospital, tapi minta tanggung sok banyak yang tak dapat nak dielakkan. Saya akan baca pada tuan-tuan surah Al-Hadid ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hadid juzuk ke-27 ayat yang ke-19. Walladzina amanu billahi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rusulih, dan yang beriman kepada rasul-rasulnya, ulaika humus siddiqun, mereka itu adalah orang yang benar. Wa syuhada'u 'inda rabbihim, kedudukan mereka ini sama seperti mana orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah. Kedudukan orang yang siddiqin ini, kedudukannya adalah setara dengan orang-orang yang beroleh, orang-orang yang mati syahid. Orang siddiqin dan orang syuhada ini, kata Allah, lahum ajruhum wa nuruhum. Orang-orang ini adalah orang-orang yang beroleh pahala dan beroleh cahaya. Dua golongan ini yang Allah Ta'ala sebut. Pertama, golongan siddiqun, golongan yang benar. Yang kedua, golongan syuhada, golongan yang mati syahid. Dua kumpulan ini, pertama akan mendapat pahala, yang kedua akan mendapat cahaya. Sebaliknya, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, sebaliknya mereka ini disediakan, mereka ini adalah ahli neraka, ashabul jahim. Baik, di sini kita lihat apa makna walladzina amanu. Ada 3 makna dan orang-orang yang beriman. Pertama, orang yang beriman apa maksud? Orang yang putus, orang yang yakin bahawa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu iman nombor 1. Aku meyakini bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu iman nombor 1. Kalau ragu-ragu,
belum beriman. Kalau syak, belum beriman. Kalau agak-agak, belum beriman. Ada 3 hari lepas ada satu orang, dia kata ustaz, satu ustaz dia, Hafiz Quran. Dia kata sekarang dah tak percaya dengan malaikat. Dulu Hafiz Quran, sekarang tak percaya malaikat, tak percaya adanya iblis, tak percaya adanya Nabi. Saya kata pergi report dekat Jais. Dengar report dekat saya. Report saya boleh buat apa? Report dekat Jais. Suruh Jais tangkap. Ustaz hafal Quran tu. Saya kata tu bukan ustaz. Tu ustaz. Tu bukan ustaz. Tak betul punya ustaz. Gila babi punya ustaz. Ada ke tak percaya adanya malaikat, adanya setan, adanya iblis, adanya Nabi. Wajib percaya. Orang macam ni bukan beriman. Sekarang ni tuan-tuan pelik-pelik. Tu yang di Terengganu dulu ada ustazah. Suami dia ustaz. Mengaku ayah Spain tu khalifah. Wakil kerajaan langit. Balik pada Mesir. Dua-dua orang lelaki bini balik pada Mesir. Boleh percaya ayah Spain bin ayah Pan tu khalifah. Tak tahu nak apa tu lah. Dia ambil air. Disiram kaki ayah Spain. Tak ada pula bini. Barakallah. Mahir-mahir. Baik. Yang kedua, apa makna iman? Iman maknanya ialah menerima apa-apa jua keputusan Allah Ta'ala. Sama ada hukum, halal dan haram dan sebagainya. Menerima apa-apa jua ketetapan Allah Ta'ala sama ada nikmat ataupun musibah. Hidup seronok atau hidup tak seronok. Itu iman dulu. Belum beriman kalau tuan-tuan mengaku Allah Tuhan dalam masa yang pertama, dalam masa yang sama tuan-tuan pertikaikan hukum Tuhan. Dalam masa yang lain tunjuk pada Allah, keluar daripada solat, bantah hukum Tuhan, belum dikira beriman. Dalam masa yang lain pergi Mekah, balik daripada Mekah, pertikaikan Allah Ta'ala. Sebab dia balik-balik ke Mekah, mak dia mati. Dia komplain, kenapa mak saya mati waktu saya pergi Mekah? Kenapa tak boleh tunggu saya? Tuhan itu satu. Orang yang macam ini belum beriman. Sebab dia tak reda dengan ketentuan Tuhan. Makna yang ketiga, syarat yang ketiga iman itu apa? Syarat yang ketiganya ialah mulutnya, tangannya tidak menyakiti sesama orang Islam. 3/3 baru dikira wallazina amanu. Kalau baru 2/3 belum dikira beriman. 1/3 belum dikira beriman. Saya mengaku Allah Tuhan saya, Muhammad Nabi saya. Dalam masa yang lain mulut maki orang, tangan duk conteng dinding tanda maki orang, tangan duk tulis dalam laman blog, duk tulis kutuk orang, fitnah, belum beriman. Sebab orang hari ini dia beriman, dia percaya pada Allah, dia percaya pada hukum Allah, tapi mulut senang-senang tibai orang. Mulut ni automatik di mulut. Orang automatik di tangan, kereta dia di mulut. Asal tengok orang bagi markah, asal tengok orang bagi komen. Komen tak penting. Mulut dia tu menyakitkan orang, tangannya tu menyakitkan orang, belum dikira beriman. Itu maksud yang pertama, apa makna orang beriman. Jadi jangan tuan-tuan faham beriman ni pakai serban, pakai jongkok, janggut panjang begitu susah. Tasbih punya boleh kat tali kuda. Iman tinggi orang tua ni. Hai dekat mulut hang cabut, maki hamun tak berhenti, belum beriman. Nombor 1. Orang yang beriman kepada Allah wa rusuli dan beriman kepada Rasulnya. Apa dia yang dikatakan beriman kepada Rasul? Kalau seorang Nabi, nama dia Rasul. Kalau plural, banyak-banyak Nabi, nama dia Rasul. Beriman kepada semua Nabi. Bukan kata Nabi Muhammad je. Nabi Adam dia percaya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Semua Nabi dia percaya. Bukan cakap Nabi Muhammad. Semua Nabi dia percaya. Beriman kepada segala Nabi. Kita sekarang, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman pada Nabi itu apa?
Pertama, mengaku dengan putus bahawa dia adalah Nabi akhirul zaman. Tidak ada lagi Nabi selepas dia. Yang kedua, apa yang Nabi bawa, amalan ajaran yang Nabi bawa, kita yakin benar dan sesuai di sepanjang masa. Yang ketiga yang dikatakan beriman kepada Nabi, tidak bantah dan setuju dengan apa peraturan yang Nabi bawa. Yang keempat yang dikatakan beriman kepada Nabi, jangan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Nabi dah mati tak? Masa bila saya nak cubit dia? Masa bila yang kata saya menyakiti Nabi Muhammad? Tuan-tuan, menyakiti Nabi Muhammad ni banyak. Nombor satu, kita cakap sesuatu yang Nabi tak cakap. Nabi tak cakap, kita kata ni Nabi cakap, tu nama dia menyakiti Nabi. Ni Nabi ada kata ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu bukan hadis. Saja kita pergi tepuk tambah, siapa yang makan teruk maka mudahlah dia. Kebetulan dia tanam teruk. Maka orang yang macam ini mengada-adakan satu benda terhadap Nabi. Nabi kata tempat satu tempat duduk dalam neraka. Maq'ad finnar, satu tempat duduk dalam neraka. Menyakiti Nabi ini juga termasuk menyakiti mak bapak Nabi. Menyakiti mak bapak Nabi. Ada dulu ada satu ustaz dia cerita mak Nabi ni masuk neraka lah, pak Nabi masuk neraka. Nabi pun tak nak cerita pasal mak pak dia, yang ada cerita dia. Kalau kita ni orang dia fikir mak bapak kita, tuan-tuan rasa apa? Orang rasa apa bila dia fikir mak bapak tuan-tuan? Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan pun bapak. Tiba-tiba kita duduk cakap macam mak Nabi, bapak Nabi dan sebagainya. Itu nama dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum dikira beriman, apatah lagi mempertikaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi kita fikir. Tak nak pakai serban tak apa, jangan hina orang yang pakai serban. Tak nak simpan janggut tak apa, tapi jangan hina orang yang simpan janggut. Tak suka mikah dua pun tak apa, tapi jangan hina mikah 2, 3, 4. Tak suka untuk dia lihat. Masalahnya bila tak suka ni cakap tak berhenti. Kita lupa apa yang diperbuat itu ialah benda diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Nabi, apa kata Allah? Ulaika humus siddiqun, mereka adalah orang yang benar. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi orang yang benar, ini syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Beriman pada Allah, beriman pada Nabi. Macam mana syaratnya? Beriman pada Allah senang, sebut susah nak buat. Senang sebut, susah nak buat. Banyak orang kata, Ustaz, saya beriman pada Allah. Belum, kamu belum Islam. Saya beriman pada Allah. Belum, kamu baru Islam. Sebab iman itu, dia akan datang ujian. Bila sebut saja iman, dia akan datang ujian. Sebelum datang ujian, jangan pandai-pandai dia mengaku aku beriman pada Allah. Kamu baru Islam. Pada aslam tu, aku baru Islam. Belum lagi beriman. Kerana iman ni kadang-kadang tuan-tuan dia uji sungguh-sungguh. Dia uji kau punya ujian. Bukan takat kopi kau. Macam-macam ujian dia. Dengan susah, dengan sakit, dengan lapar, dengan perih, dengan musibah, dengan bala. Dia mari satu ujian seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massakumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqulu sampai ayat. Apa kamu sangka kamu ni beriman selagi mana belum sampai ujian daripada Allah Taala, seperti mana orang-orang dulu yang telah diuji daripada lapar dan susah sampai bergoncang iman kamu. Bergoncang iman kita. Sebab itu bila sebut saja beriman, ujian mesti sampai. Kadang-kadang orang yang beriman diuji dengan miskin. Orang yang baru nak pakai tudung diuji dengan wang. Baru berubah nak jadi pakai tudung pelakon, tiba-tiba tak ada rakaman, tak ada filem nak dibuat. Menunggu di rumah. Nego nasi lemak depan rumah. Datang producer.
Kalau you nak berlakon filem I, you buka tudung. Suami lari, Cik Alung kerja. Macam mana ni? Nak buka tak buka? Nak buka tak buka? Nak buka tak buka? Buka lah, nanti taubat. Ujian sampai. Ujian akan sampai pada kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata, orang yang mampu menahan ujian ini, kedudukan dia paling tinggi. Nama dia apa? Siddiqi. Bawa sikit pada Nabi. Abu Bakar As-Siddiq itu nama dia As-Siddiq. Gelaran dia As-Siddiq. Semua Nabi, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi yang paling tinggi ialah Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad paling tinggi. Kemudian ikut Nabi Ulul Azmi, turun Nabi, sampailah Nabi mana kita tak tahu, yang paling bawah sekali. Bawah Nabi yang paling bawah itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bawah pada Nabi Abu Bakar. Bawah pada Abu Bakar itu baru sahabat-sahabat yang lain. Kedudukan kita di mana? Di mana kedudukan kita? Nak sampai tahap Abu Bakar, Nabi Muhammad balik daripada Isra' Mi'raj, orang tanya pada Abu Bakar, Bakar, Muhammad semalam dia kata dia pergi ke Sidratul Muntaha, ke langit. Dia balik malam tadi. Kamu percaya Abu Bakar? Abu Bakar dia kata kalau lebih daripada itu aku percaya lagi. Nampak? Sedih. Bila tanya siapa yang nak berjihad infak harta, seluruh harta Abu Bakar bagi. Bila Nabi tanya apa kamu tinggal untuk isteri dan anak kamu apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk mereka. Kita nak masuk tabung ni pun seluk bukit cari yang paling sikit. Tiba-tiba minta jadi ya Allah, jadilah aku sedia. Berhenti kita tu. Daripada tahun lepas dan tahun ini, upah RM1, RM2, tiap minggu itulah jumlah. Tak tambah-tambah. Macam mana nak jadi siddiq? Malah tuan-tuan haram berdoa, ya Allah, jadikan aku iman sehebat iman Abu Bakar. Haram doa macam itu. Sebab kita takkan jadi macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang tak pernah bantah apa yang Nabi buat. Tak pernah bantah apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada dia. Tak pernah bantah dengan segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba bandingkan kita tuan-tuan. Hidup kita ni kita kena buat perbandingan. Baru kita jadi orang baik. Bila ada persaingan, bila ada perbandingan, kita akan jadi menang. Bila tidak ada persaingan, bila tidak ada perbandingan, kita akan jadi turun. Buat perbandingan. Buat perbandingan ni kita akan dapat. Wasyuhada'u 'inda rabbihim. Dan yang kedua, orang yang mati syahid. Di kalangan mereka, di sisi Allah, pahala mereka berterusan dan cahaya ke atas mereka pun berterusan. Dua benda ni takkan putus. Satu pahala, yang keduanya cahaya. Tak pernah putus walaupun dah mati. Orang yang mati syahid, pahala tak pernah berhenti. Orang yang mati dalam keadaan sedih, cahaya di kuburnya tak pernah berhenti. Dipadamkan. Nabi sebut orang yang baik kalau dia mati duduk dalam kubur 70 hasta luasnya. Lebar dan panjang 70 hasta. Dan diterangkan kuburnya seterang-terangnya. Itu maknanya wa nuruhum. Apa susah Ustaz nak bagi luas kubur? Tanamlah kubur besar. Apa susah nak bagi cerah kubur Ustaz? Supply TMB Ustaz. Pasang lampu dalam kubur. Kita boleh buat. Apa susah Ustaz nak soal jawab malaikat muka nanti? Bila kita mati, suruh anak sulih jawapan. Pelekat kat dahi. Kemudian bungkus dengan kain kapan tanah. Nanti malaikat soal jawapan dah ada depan mata. Oi, boleh jawab. Boleh kita cakap dia. Buatlah saja boleh. Ini alam barzakh berbeza dengan alam dunia. Alam barzakh lain, alam dunia lain. Kita tak dapat jawapan. Orang yang mati syahid, orang yang sedih dalam kubur tu hidup. Bagaimana mereka hidup, kita tak tahu. Kalau mereka tu hidup, mereka balik ke dunia. Tidak, mereka hidup cara alam barzakh. Bukan hidup macam kita perlu makan, perlu minum. Alangkah beruntungnya tuan-tuan orang-orang macam ini. Tidurnya lena seperti mana tidurnya pengantin baru sampai hari kiamat.
Nabi kata orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dikatakan kepada mereka, nam kanaumil arus, tidurlah kamu macam mana tidurnya pengantin. Macam mana rupa tidur pengantin Ustaz? Wallahu a'lam. Nak tahu kahwin malam ni? Dapatlah tahu. Nyamuk seekor pun tak boleh gigit isteri. Abang nyamuk. Dia cari sampai dapat nyamuk. Lelaki punya nyamuk. Pening nyamuk tu lagi. Tunggu 10 tahun kahwin. Abang nyamuk. Kata gatal muka ni. Tak gatal nyamuk sembuh. Reset. Itu 10 tahun kahwin. Bila tepuk saja malam pengantin, tak ada apa kacau tuan-tuan. Begitulah bandingan orang yang beriman kepada Allah. Bila dia mati, tidurnya tak ada siapa yang kacau. Yang kedua, wallazina kafaru wa kazzabu biayatina. Sebaliknya orang kufur yang tak percaya, wa kazzabu yang mendustakan biayatina, ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim. Bagi mereka itu adalah neraka jahim ataupun ahli neraka. Apa makna kufur? Kufur maknanya menutup. Menutup pintu hati. Itu nama dia kufur. Kadzabu tak percaya. Kafaru maknanya tutup. Tutup telinga, tutup mata, tutup pintu hati. Dia tak mau dengar. Itu nama dia kufur. Bantah. Dia tak mau dengar. Itu nama dia kufur, tuan-tuan. Sebut pengajian tak nak. Bantah ayat Quran, tak mau dengar ayat Quran. Perkataan kafir, kufur ini, orang Melayu pun pakai, orang Arab pun pakai, orang Hindustan pun pakai. Mesyai tonehi. Saya bukan seorang penyair. Me asyik tonehi. Saya bukan seorang pencinta. Me kafir tonehi. Saya bukan seorang yang penipu, yang menutup. Itu yang Raj Kapoor buat filem cerita Bobby 1973. Misyair to nahi, misyair to nahi, magar ye haisi jab sadeka. Tenene. Dia ada sambung pula tenene. Datang ke Tarik dia suka. Misyair hilang, misai pula dah tinggal tuan. Hantam sajalah lagu, yang ini bunyi lagu. Dia sebut mekafir tonai. Saya bukan seorang penipu, saya bukan seorang yang menutup kebenaran. Orang kafir ini maknanya orang yang menutup kebenaran. Wa kazzabu, orang yang menolak, mendustakan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Ayat-ayat Allah itu apa? Ni namanya Quran. Ayat-ayat Allah ni apa? Ni namanya Quran. Ayat-ayat Allah itu apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ayat-ayat Allah. Ada dua makna ayat-ayat Allah. Pertama, hukum hakam. Ayat Quran ini dipanggil ayatina. Yang kedua, ayatina maknanya mukjizat Nabi. Kebenaran Nabi dan tanda-tanda kebesaran Allah. Sepanjang yang berada di sekeliling kita. Kamu dustakan ayat-ayat Allah. Tuan-tuan, kita hari ini kadang-kadang semangat. Apa sebab semangat? Sebab kita semangat. Kita kata saya tidak mau kawan dengan orang itu. Sebab dia menolak ayat Allah. Orang tanya kepada dia, dia tolak ayat apa? Dia tolak ayat hudud. Menolak hudud itu salah tu Ustaz. Ya, menolak hudud itu salah. Sebab hudud itu undang-undang Allah Ta'ala. Habis itu kamu tak nak baik dengan dia. Oi, akidah dia lari Ustaz. Irah. Dia tak mau baik dengan dia. Akidah dia lari. Ya, akidah dia lari. Dia tolak hudud. Bila dia tak beriman pada hudud, akidahnya jatuh. Kerana menolak ayat Quran. Dengan sebab itu kamu tak mau kawan dengan dia. Tak mau, akidah dia salah. Habis bagaimana dengan orang yang langsung tak mengaku Allah sebagai Tuhan? Yang tu akidahnya lagi salah. Kenapa kamu boleh kawan? Dia walaupun tolak hudud, kemana-mana dia semayang jemaah.
Kawan kamu bukan kata semayang jemaah tak pernah buat. Sembah sokong setiap hari. Mandi hadas besar pun tidak. Lepas tu berak pun tidak. Macam mana kamu boleh kawan dengan dia? Mana lebih besar benda tu? Itu memang Ustaz itu dia orang kafir lain cerita lah Ustaz. Okey. Kalau mereka itu menolak hukum hudud, kamu kata jatuh akidah, betul? Sebab menolak hukum Allah, betul. Tetapi ingat, menolak hukum Allah wa kadzabu bi ayatina bukan disebut hudud semata-mata. Sebarang hukum dalam Quran. Orang itu menolak hukum hudud. Tuan Haji tolak apa? Saya tak tolak apa. Tuan Haji ada anak dara? Ada. Kalau saya minat anak dara Haji, jadi isteri nombor 2 saya, Tuan Haji setuju. Pantang tuan nenek saya, ustaz keturunan saya menikah 2. Tuan Haji dah menolak ayat Quran. Sebab bantang menikah 2. Yang sana menolak hukum hudud, Tuan Haji menolak hukum poligami. Dua-dua menolak Quran. Hikmin kata, kita serupa. Kalau orang ini pun jatuh akidah, Tuan Haji pun jatuh akidah. Jangan lupa. Jangan lupa itu tuan. Kita kadang-kadang teropong orang. Memang benda kecil jadi besar. Teropong kesalahan orang. Benda kecil jadi besar. Subhanallah. Kantor tu pula 24 jam lekat di mata tu. Kantor tu besar jam tu. Letak di muka mata ni. Memang nampaklah salah orang yang kecil-kecil. Seberang lautan pun nampak tu. Kau ni saya pergi ke China. Tengok mereka duk buat jam, duk buat batu macam-macam. Semua pelekat mata besar saya tengok. Itu kalau terlupa nak buang pergi ke tandas buang air kecil tu tak pingsan nama Allah. Pak Sefa pula ni pun mati tu. Terlupa nak buang ni. Yang mana faham, tak faham sudah. Kalau kita guna kata pembesar, nak cari salah orang, memang nampak. Cuba cari kata pembesar, cari salah kita dulu. Allah sebut dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu pada jalan kebajikan dan jalan ketakwaan. Jangan tolong-menolong kamu dengan jalan dosa dan jalan bermusuh-musuhan. Orang selalu ambil ayat nombor 1. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia hanya ambil ayat nombor 1. Tolong-menolong kamu dalam baik dan jalan takwa. Kenapa tak ambil ayat nombor 2? Dan jangan tolong-menolong kamu dalam benda dosa dan benda yang bergaduh sesama kamu. Berapa ramai di kalangan kita hari ini tukang sembung minyak petrol. Nak menyabarkan lagi perpecahan orang lain. Berapa banyak di kalangan kita hari ini orang Melayu yang suka melihat orang Islam sama-sama Islam bergaduh. Berapa ramai kita ini menjadi ejen supaya orang Melayu kekal bergaduh sampai bila-bila. Sedangkan Allah kata jangan tolong-menolong untuk membergaduhkan sama-sama orang Islam. Kenapa tidak ada jalan untuk duduk semeja berbincang? Bukankah itu hakikat hijrah? Tuan-tuan lupa dengan hakikat hijrah. Hakikat hijrah itu apa? Balik buka. Hakikat hijrah bukan memberikan tokoh ma'al Islam. Setiap negeri bagi tokoh bagus, bukan kata tak bagus. Setiap negeri memberikan tokoh pengurusan masjid terbaik, bagus. Dan pengurusan kubur terbaik. Kubur terbaik juga. Hebat. Tapi adakah itu tujuan kita hijrah? Nabi hijrah. Nahi kebinih. Atau apa benda pula Ustaz? Nahi kebinih ini sanggam 1960. Kita tengok hijrah. Apa hijrah Nabi buat? Orang Aus, orang Khazraj kerjanya gaduh siang malam. Every time. Anytime, anywhere. Ya Allah. Kerjanya gaduh. Perang. Bila mereka berhenti perang,
bila pemimpin perang mati. Bila pemimpin mati, bila jeneral mati, balik kampung masing-masing menung. Siapa pula jeneral kita ni? Dapat jeneral, perang balik. Punya teruknya masyarakat Madinah, tuan-tuan. Nabi Muhammad datang, damaikan mereka. Fa'aslahu baina akhawaikum. Didamaikan Aus dengan Khazraj. Kamu jangan gaduh. Komen jangan gaduh. Berbaiklah komen. Komen orang Arab. Kamu orang Arab. Apa nak gaduh-gaduhkan? Sekarang kami pertemukan kamu berdua. Nama kamu sekarang ialah Ansar. Kita tiap-tiap tahun sambut hijrah. Tiap-tiap tahun juga gaduh. Nabi pergi ke Madinah mendamaikan. Kita menceraikan orang. Ceramah ma'al hijrah pun menceraikan orang. Dia jemput Ustaz Kazim untuk menyampaikan ceramah ma'al hijrah. Saya punya balon lah. Yang tunduk tak angkat kepala pun ada. Yang kata yes, betul tak? Rebel tak? Yang gabis punggung belah tak kereta pun ada. Ni ceramah apa kutuk orang. Lapar boleh. Akhirnya bergaduh satu kampung. Tapi ceramahnya ma'al hijrah. Tetapi kesan yang timbul pada jemaah, seorang tunduk. Aduh, aku nak balik tak boleh. Depan sekali. Yang seronok menghentam kata, puan, malam ni puan, tak ada kulit, isi saja, kepala luar. Yang mana kaki keras kepala sikit, dia gabui punggung, dia balik. Nyesel datang. Baik aku balik rumah tengok bola, Laos lawan Vietnam, lagi bagus. Akhirnya masyarakat yang kita datang ceramah jadi pecah belah. Tapi namanya ceramah ma'al hijrah. Nabi Muhammad mana ada lagi berpecah di antara umat Islam. Mesti ada pertikaian, mesti ada khilaf, mesti ada satu benda yang tak setuju, itu normal. Isteri dengan suami pun bergaduh kan biasa. Biasa, laki perempuan suami isteri bergaduh. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. 3 Abdul 1964 menyanyi dalam ladang kuda. Suami isteri bergaduh biasa bro. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dah kahwin 30 tahun. Tuan-tuan puas hati semua tak dengan isteri di belakang? 100% puas hati? Tak ada yang tak puas hati. Kenapa tak cerai kan? Oh sayang Ustaz. Dia silap sikit saja Ustaz, lambat masak. Kalau masak nasi mentah. Asal mentah dia masak Ustaz. Tapi lauknya sedap. Teh tariknya bagus Ustaz. Tapi isteri saya kalau buat lontong, sedap Ustaz. Takat nasi mentah biasa bro. Sebab tu kita tidak bercerai. Sebab banyak lagi kebaikan yang dia ada. Keburukan dia ada sikit. Jangan nampak yang sikit buruk. Nampak yang baik banyak. Supalah tak di belakang sana. Akak setuju 100% dengan suami di hadapan. Semua geleng kepala hidup. Nyampak ada Ustaz. Habis tu kenapa tak minta cerai? Allah Ustaz, dia Ustaz, tiap-tiap tahun dia bawa saya ke Habib jual Ustaz. Sebab itulah tetap cerai dengan dia. Sabar sajalah Ustaz. Kenapa kalau dengan suami isteri kita boleh faham macam itu? Kenapa bila kita sama-sama dalam jemaah masjid tak boleh pakai yang itu? Kenapa kita dalam jemaah satu kampung tak boleh pakai konsep yang sama? Kenapa kita dalam bernegara, dalam berpolitik, dalam bersosial tak boleh guna kaedah yang sama? Banyak lagi kebaikan dia. Yang buruknya satu, perbetulkan keburukan itu. Ini yang berlaku tuan-tuan. Kita tak ambil hakikat hijrah. Hijrah Nabi ini mendamaikan. Orang-orang daripada Mekah sampai, nama dia Muhajirin. Muhajirin didamaikan dengan Ansar. Alhamdulillah, Islam bodoh. Ini, kalaulah hijrah kita tuan-tuan, tiap-tiap hari makin bersatu, tiap-tiap tahun makin bersatu, seronoknya jadi orang Islam. Seronoknya jadi orang Melayu. Seronoknya jadi orang yang beragama Islam. Sebab kasih sayang wujud macam di Madinah. Sampai ada isteri lebih pun offer pada kawan. Saya ada 2-3 isteri.
Kalau kamu berkenan dengan mana-mana isteri saya, ambillah. Saya ceraikan, saya kahwinkan dengan kamu. Punya baik ya tuan-tuan. Punya baik. Kalau kita ada 2-3 isteri, aku ada 3 isteri. Yang tua tu paling tua lah. Dah lah tua gemuk pula, sakit lutut. Kalau hang nak ambil lah, aku cerai. Dia bagi yang paling tua. Tapi sahabat Nabi dia tak kata macam itu. Dia kata aku ada 3 orang isteri. Mana yang hang berkenan, hang ambil. Dan sahabat Nabi yang diofer tadi pula tak ambil kesempatan. Dia tak pilih yang paling muda, yang paling tinggak ke apa. Dia kata, tak, aku tak mau ambil isteri hang. Aku tak mau. Tu isteri hang, kekailah sebagai isteri kamu. Tunjukkan kepada aku mana pasar Madinah. Aku nak berniaga. Mulianya tuan-tuan sahabat. Mulianya. Yang inilah nama dia, berkasih sayang sesama Islam. Tapi sekarang cuba tengok, berkasih sayang sesama Islam tu dah ada ke, dah tak ada ke, makin luntur ke, makin kurang ke, makin tebal. Sebab tu kita kena eratkan balik silaturahim. Eratkan balik. Dan salah satu tempat nak mengeratkan silaturahim ialah masjid dan kuliah pengajian macam ini. So tengok lagu Rabbani Ustaz Asri, Allah yarham. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia sudah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Dah makin hilang, suburkan balik. Salah satu cara nak suburkan kasih sayang, inilah dia. Majlis ilmu dalam masjid, rujuk pada Quran, rujuk pada hadis, insya-Allah barulah kita boleh mendamaikan jiwa. Kita buka surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang yang beriman. Tadi kita baca dah siapa orang beriman, ada 3 syarat. Berjayalah orang beriman. Siapa? Allah Ta'ala sebut allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam sembahyang mereka khusyuk. Orang ini berjaya. Cuba tuan-tuan tengok, hari ini kita duduk gaduh tiap malam. Ada aja. Tengok bulan, bergaduh pasal bulan. Tengok matahari, bergaduh pasal matahari. Tengok jalan, bergaduh pasal jalan. Tengok air, bergaduh pasal air. Di mana gaduh saya? Selama ke mana gaduh? Tak habis-habis, semua nak bergaduh. Bergaduh saja. Bila bergaduh, tuan-tuan jadi khusyuk. Sedangkan syarat nak elok, syarat nak berjaya, hati khusyuk dalam solat. Sekarang tuan-tuan bergaduh. Soalan dia, tuan-tuan bila solat, khusyuk tak khusyuk? Tu imam, kita makmum. Allahu Akbar. Tu imam. Makmum angkat muka matam. Allahu Akbar. Di mana dia jadi imam? Siap celaka. Yang tu imam pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Tak suka dengan sisi makmum itu. Yang makmum sebelah pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Ada muka dua orang jadi makmum jadi imam. Satu masjid tak khusyuk. Bila nak berjaya? Tidak ada kesenangan lagi. Benci membenci, pulau memulau. Akhirnya masyarakat Islam tidak berjaya. Bila perasaan benci membenci wujud, maka dia tidak akan dapat menguasai. Salah satu benda yang dia perlu kuasai ialah ekonomi. Cuba tuan-tuan tengok. Bila Nabi satukan umat Islam di Madinah, umat Islam jadi strong, kuat, maka ekonomi jadi kuat. Bila ekonomi kuat, politik jadi kuat. Orang Islam sekarang politik tak kuat, ekonomi memang dah lemah. Apa jadi pada umat Islam? Tuan-tuan ingat Nabi Muhammad pergi ke Madinah tu dia buka negara saja. Dia tak buka negara, dia buka ekonomi. Siapa kata Nabi Muhammad pindah ke Madinah tu tujuan dia nak bernegara saja? Tidak. Bernegara dan berekonomi.
Kerana dua benda ini saling berkaitan. Bila ada politik yang kuat, tetapi tidak ada ekonomi yang kuat, dia tak menjamin kekuatan politik. Kerana politik sangat-sangat memerlukan ekonomi. Bila ekonomi kuat, dia boleh kontrol politik. Sebab itulah Nabi Muhammad bila sampai ke Madinah, Nabi mengintai-intai peluang ekonomi. Apa peluang ekonomi dia? Air. Orang Yahudi conquer air. Ni, dia kontrol. Kalaulah puak-puak ni beracun, mati orang Islam Madinah. Disebabkan umat Islam pegang kuasa politik. Dia pakat. Sekarang ni kita collect duit. Kita cari duit, kita cari duit, kita cari duit. Kita beli mana-mana telaga Yahudi. Kalau dia orang letak mahal pun tak apa, kita beli. Bila sebut Nabi collect duit, semua pakat bagi, tak kedekut. Bagi duit, dapat segenggam duit, satu bakul duit, jumpa dengan tongkir telaga, beri Yahudi. Kami nak beli telaga kamu. Ni duit Selongok. Berpusing-pusing mata Yahudi. Tengok duit banyak. Akhirnya dia kata, saya jual. Nabi bila dapat saja telaga Yahudi, Nabi suruh sahabat isytiharkan. Telaga ini adalah wakaf, percuma, free of charge. Semua pakat kata ambil sebab airnya free. Akhirnya telaga Yahudi menang. Tak laku kedainya. Bila tak laku telaga Yahudi, masing-masing pakat jual telaga. Lama-lama Islam menguasai benda yang paling atas sekali di Madinah. Nama dia apa? Air. Ini keedah dia pun. Yahudi lingkup. Ekonomi kapitalis lingkup. Kemudian Nabi pergi ke pasar. Bila Nabi pergi ke pasar, Nabi tengok orang Yahudi mengamalkan riba. Ditekan umat Islam habis-habisan. Kerana ada kuasa pemonopolian. Maka Nabi menggunakan kuasa politik yang ada. Buat sistem. Sehari Yahudi berniaga. Sehari lain Islam tutup. Islam berniaga, Yahudi tutup. Yahudi berniaga, Islam tutup. Tutup buka, tutup buka, tutup buka. Dan Nabi pesan pada orang Islam. Ketika Yahudi berniaga, ketika umat Islam berniaga, Yahudi tutup. Nabi pesan, untuk orang Islam berniaga, kamu beli stok untuk 2 hari. Bila Yahudi buka, orang Islam tutup, tak laku kedai Yahudi. Tak laku kedai Yahudi. Sebab orang Islam dah beli barangan untuk 2 hari punya stok. Ustaz, kenapa Nabi tak cadangkan 3-4 hari punya stok, Ustaz? Sebab tidak ada peti air. Maka dicadangkan untuk 2 hari. Akhirnya tuan-tuan, Yahudi menung. Tutup kedai, orang Islam pegang ekonomi. 3 tahun Nabi pindah ke Madinah, Islam pegang ekonomi. Sekarang kita dah merdeka 50 tahun lebih. Apa yang kita pegang? Yang orang Islam pegang pun kita nak ambil, nak bagi pada orang bukan Islam. Itu namanya tak cerdik, tuan-tuan. Tak cerdik itu. Sudahlah ekonomi kita lemah, kita tak ambil berat tentang ekonomi, kita biarkan mereka monopoli ekonomi, tiba-tiba kuasa politik yang orang Melayu sikit pegang pun kita nak share dengan orang bukan Islam. Nampak sangat tak cerdik itu, tuan-tuan. Kenapa tak diperkukuhkan ekonomi dan diperkukuhkan politik? Bila kita memberi ruang yang sangat besar kepada mereka, kita ketinggalan, tuan-tuan. Tuan-tuan, orang Islam dia ada halal dan haram. Dia ada halal dan haram dalam apa jua perbuatan. Mana mampu bersaing dengan orang yang tidak ada halal dan haram dalam agama mereka. Macam mana orang Islam yang ini tak boleh, itu tak boleh, tiba-tiba diajar berlari di padang yang sama dengan orang yang tidak ada halal dan haram, yang tidak mengamalkan apa-apa sistem, melainkan siapa yang cepat dia yang kaya. Ini sistem. Sebab itu umat Islam perlu satu benda yang mempertahankan keistimewaan orang Islam. Sebab kita tak boleh berlari dengan orang yang tidak ada halal dan haram. Kita ada tekanan riba. Mereka tidak ada tekanan riba. Kita ada tekanan rasuah haram. Mereka tidak ada tekanan rasuah. Kalau dibiarkan kita berlupa dengan orang yang tidak ada halal dan haram, sudah pasti umat Islam akan jatuh.
Sebab itu umat Islam memerlukan immunity dalam bab itu. Sebab itu bila kita faham betul-betul, Nabi mempertahankan peniaga-peniaga Islam. Sebab dia tahu orang riba, orang Yahudi itu mengamalkan riba. Kalaulah tidak diberikan immune yang tertentu kepada orang Islam di Madinah, orang Islam akan tewas. Dan memang selama ini pun orang Arab tewas dengan Yahudi sebelum Nabi datang. Sebab itulah Nabi menggunakan sistem ekonomi, sistem politik dia untuk kontrol. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini sistem. Kalau boleh tuan-tuan, kita macam mana pun kena pertahan yang hak kita punya, orang kita punya. Kenapa kita terlalu bermurah? Fikirkan balik apa yang saya cakap. Fikirkan. Jangan letakkan politik lagi tuan-tuan. Fikirkan saya rasional apa yang saya cakap. Adakah betul ataupun salah apa yang saya cakap. Yang saya ajak pada tuan-tuan yang berfikir satu. Bumi mana yang nak terima orang-orang Islam? Bumi mana? Tolong habaq pada saya. Kalau kilang itu saya Nualik pakai, agak-agak dia nak ambil dah orang Melayu. Dia ambil orang Melayu bekerja dengan dia, tapi sebagai kuli, dia takkan letakkan bahagian admin. Office hour punya job, dia takkan letak orang Islam. Tuan-tuan pergi kedai-kedai nasi kandar, siapa yang letak orang Melayu dia kata? Tidak ada siapa peduli orang Melayu. Tetapi orang Melayu ni terlalu baik. Semua dia ambil pada bukan-bukan orang Melayu. Padahal mereka tak pernah peduli pada bangsa kita. Orang yang boleh tolong bangsa kita hanyalah bangsa kita. Tetapi kita dahlah sikit kita memilih untuk berpecah. Orang Melayu adalah jumlah yang sedikit. Dan lebih malang daripada itu, orang Melayu memilih satu jalan yang sangat berbahaya. Jalannya ialah jalan perpecahan. Kalaulah orang Islam yang sedikit ini bersatu, tuan-tuan, hebat. Siapa sangka Madinah boleh kontrol? Siapa sangka Madinah boleh kontrol seluruh Jazirah Arab? Di zaman Umar Al-Khattab, Rom tak pernah sangka 2/3 Islam, 2/3 dunia jatuh pada orang Islam. Tak pernah sangka. Sebab Rom hanya pergi ke Syria. Lepas pada Syria, Rom stop. Rom tak nak pergi ke Madinah. Sebab Madinah adalah nothing. Madinah tidak ada apa. Madinah adalah tempat longgokan sampah. Madinah adalah tempat penyakit asal. Bila Nabi SAW pindah ke Madinah, Nabi tukar Madinah menjadi satu kuasa ekonomi dan kuasa politik yang sangat kuat. Sebab itu Islam dia jaga. Masa kita ada kuasa inilah tuan-tuan, kita kena jaga ekonomi. Jangan ada sistem pemonopolian. Bagi semua orang. Ni, AP gula, approve permit for sugar. Kenapa bagi kepada dia seorang? Berikan permit, approve permit AP gula kepada tabung haji. Kita ada kuasa. Bagi pada tabung haji import gula. Dalam tabung haji ada 4 juta pendeposit. 4 juta pendeposit yang mewakili 10 juta anak beranak mereka. Bayangkan kalau permit gula diberi pada tabung haji, berapa untung orang Islam. Berapa kuat ekonomi orang Islam. Yang ni yang perlu dibuat pihak pemerintah kena kaji benda ni. Sementara kuasa tengah ada. Ni tabung haji si menega kelapa sawit. Kena hambat dengan orang Indonesia lari balik. Pergi tanam kelapa sawit di Indonesia. Puak-puak menghambat sawit. Lari tabung haji. Bagi mereka gula. Sebab gula orang makan setiap hari. Dan kita berniaga pula asal berdasarkan kepada Islam. Alangkah bersihnya tuan-tuan. Tidak ada riba. Tidak ada penindakan. Bila kita bagi dekat mereka, asal raya, gula hilang. Asal gula hilang, raya. Cuba kita bagi approve permit kepada beras, kepada persatuan polis dan prajurit. Yang pension 200, yang pension 300. Biar mereka import barang. Sebab tiap-tiap hari kita makan beras. Import tepung. Bagi pada siapa? Bagi kepada persatuan ibu-ibu tunggal. Ini ibu tunggal buat labu dayung. Siapa nak menepuk darah labu dayung? Labu dayung ni tahan 20 tahun tuan-tuan. Lagi tak pecah. Lagi itulah duduk atas almari.
Tiba-tiba kita suruh ibu-ibu tunggal, makcik-makcik, buatlah labu sayur, buatlah bakul, kita jual dekat jalan Sonleh. Siapa nak laku, tuan-tuan? Bakul sampah daripada hutan, 40 tahun dah. Tapi kalau bagi tepung, tiap-tiap hari dia pun buat usi jalan. Persatuan ibu tunggal, semua kaya. Tak ada siapa dia lagi ibu tunggal lepas itu. Sebab semua orang minang mereka. Janda kaya. Ini yang kita kena fikirkan. Tuan-tuan, sistem. Hari ini kita lihat. Negara kita terlalu open dalam bab ini. Malaysia terlalu terbuka dalam bab ini. Kadang-kadang kita kena tutup juga untuk menjaga kepentingan dalam. Tuan-tuan pergi ke China, pergi ke Hong Kong, buka televisyen, cuma ada 3 channel bahasa Inggeris. Itu pun CCTV berita, kemudian Sports dan National Geographic. Yang lain semua dalam bahasa mereka. Cerita kartun pun translate dalam bahasa mereka. Tidak ada langsung sarikata dalam bahasa mereka. Semua bahasa mereka. Bahasa orang putih pun ditukar bercakap bahasa mereka. Punya mereka jaga bahasa. Sebab tu bahasa mereka hebat. Kita cakap Inggeris mereka tak faham, cakap Melayu lagi tak faham. Sebab mereka jaga bahasa. Tapi Malaysia terlalu open. Open sangat tuan-tuan. Sebab tu bahasa kita makin lama makin rendah. Ini yang kita kena ubah balik. Gunakan, mantapkan bahasa kita. Yang kedua, saya tengok kita ni terlalu open tentang kedai-kedai pasar raya besar. Pasar raya besar. Ini adalah benda yang sangat berbahaya. Adakah benda ini tidak berlaku di zaman Nabi atau zaman para sahabat? Berlaku. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada seorang peniaga yang bawa barang dagangan dia berniaga di pasar dengan harga yang sangat murah, low price. Sangat murah. Sampai peniaga-peniaga lagi menung, tak boleh ambil harga modal pun. Mereka mengadu pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar pergi pasar tengok perniagaan dia. Memang murah gila. Memang murah sungguh. Sayyidina Umar kata, tutup kedai, bungkus balik. Orang pertikai Sayyidina Umar. Kenapa suruh tutup bungkus balik? Dia kata, orang ni jahat. Dengan sebab dia jual murah, orang lain semua tumpu dekat dia. Pembeli tumpu pada dia. Akhirnya peniaga-peniaga lain lingkup. Bila semua peniaga lain lingkup, hanya dia seorang yang berniaga, maka pada masa itu dia akan menaikkan harga ikut suka hati dia. Maka dia akan menindas kepada orang ramai. Nampak tak tuan-tuan? Jauhnya pandangan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu saya sangat takut bila ada orang yang buat penerbangan everyone can fly. Saya sangat-sangat takut. Bila semuanya terbang 19 ringgit 9 kupang, 29 ringgit 9 kupang, 9 ringgit 9 kupang, 199 ringgit 9 kupang, bukan tak bagus. Tapi untuk jangka masa panjang sangat berbahaya. Bila orang lain tak boleh lawan dia, tutup syarikat lain, masa tu syarikat dia akan naik. Masa itu tuan-tuan nak pergi mana pun kena ikut rate dia punya. Sekarang pun tuan-tuan boleh tengok daripada pilot dia, bangsa dia. Tukang cuci dia, bangsa dia. Semua bangsa dia. Yang bukan bangsa dia, pramugari. Tak percaya apa saya cakap? Silakan. Tidak ada pilot, co-pilot, mereka pun. Tuan-tuan nak letak dia mana? Kalau tuan-tuan cakap saya perkauman malam ni, siapa sebenarnya perkauman? Kalau kamu tidak perkauman, kenapa tak lantik orang Melayu yang majoriti untuk kerja di syarikat kamu? Kamu ambil semua kaum-kaum. Bila kita sebut macam ni, dia kata perkauman. Ini bukan perkauman, ini kenyataan. Bila kita berikan kebebasan sewenang-wenangnya, ini yang akan berlaku. Dan masa itu tuan-tuan, ekonomi yang akan pegang. Ekonomi yang akan kontrol. Sebab itu Nabi Muhammad, dia letakkan ekonomi dan politik seiring.
Tapi sayang, orang Melayu sejak daripada dulu tinggalkan ekonomi, pejamkan martabat ekonomi, berebut pada politik, sampai hancur politik Melayu pun masih belum sedar. Akhirnya besok tuan-tuan, dua-duanya akan dapat pada orang yang tidak sepatutnya dapat. Barulah orang Islam akan sedar. Dan kesedaran itu mungkin sudah terlambat, tuan-tuan. Ini peristiwa hijrah yang kita kena korek balik, yang kita kena kaji balik hikmah di sebalik penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamasalil ghayth a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lepas Allah Ta'ala cerita tentang sedih, tentang syuhada, tentang kafir, tentang orang-orang yang mendustakan ayat Allah, Allah cerita pula dunia yang kita nak duduk sekarang ini. Dunia yang kita sedang duduk, dunia yang akan kita tinggalkan, yang akan membelakangkan kita. Yang kita akan membelakangkan dunia, kita akan tinggalkan dunia, kita akan pergi hijrah di kampung yang kekal abadi. Nama dia kampung akhirat. Sebab tu saya tulis tajuk malam ni, jangan pandang belakang. Orang duk tanya-tanya, apa dia jangan pandang belakang? Hantu kan? Hantu kan? Tidak. Belakang ini ialah benda yang kita nak tinggal. Benda yang kita nak tinggal ialah dunia. Benda yang kita nak hijrah ni, benda di hadapan. Kita telah melalui beberapa proses hijrah. Pertama, proses hijrah dari alam ruh pergi ke alam perut, alam rahim. Itu hijrah pertama. Selepas itu alam rahim, hijrah ke alam dunia. Selepas ini hijrah ke alam kubur. Selepas kubur, hijrah ke kampung yang dah jalan mati. Tak ada hijrah dah. Kampung akhirat. Kampung akhirat itulah hijrah kita yang selepas ini. Jangan tuan-tuan nampak hijrah tuan-tuan daripada Bagan Serai datang Taman Tun Dr. Ismail. Saya Ustaz dari Bagan Serai, tak kira lah saya datang hari itu tahun 70 Ustaz. 70 tahun Ustaz, 40 tahun saya tinggal di sini Ustaz. 40 tahun Ustaz. Ini orang banyak nak. Saya rasa saya hadir di sini Ustaz nyawa saya. Belum. Lepas ni kita ada hijrah lagi. Hijrah ke alam barzakh. Lepas ni ada hijrah ke alam barzakh. Hijrah ke negeri akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut. Dunia ni apa? Dunia ni kata Allah ada 5. Yang alamu. Ketahuilah kamu semua. Annamal hayatud dunya. Sesungguhnya dunia ini, mula-mula kata Allah, annamal hayatud dunya la'ibun, main-main. Dunia ni yang kita nak tinggalkan ini adalah dunia main-main. Macam main bola. Main bola ni apa dah tak tuan-tuan? Saya ni ceramah baru ni dekat Selda. 2-3 malam saya ceramah di Selda. Apa yang tidak ada masalah di Selda? Macam-macam masalah. Satu Selda ni saya pergi, 7 budak rogol satu budak. 7 lawan satu budak tingkatan satu. 7 buat kenduri orang selamat. Ini masalah Selda tuan-tuan. Dada, ya, hisap dada, ganja, setiap rumah, bersekududukan dan sebagainya. Saya sebut kepada pengurusan Selda. Dah sampai masanya Selda menggunakan pendekatan agama untuk membaikkan generasi kedua dan generasi ketiga Selda. Sebab Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang nak jadi baik,
Siapa yang nak jadi baik? Man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi baik, yufaqihu fid din. Allah akan memberikan kepahaman agama padanya. Maknanya kalau kita nak bagi orang baik, tidak ada jalan lain. Jalannya ialah bagi jalan agama. Fahamkan agama. Bukan cakap Felda, saya cakap semua institusi. Saya ceramah dalam penjara, tuan-tuan nak bagi baik, banduan-banduan ini kena cakap agama pada dia. Saya pergi satu penjara, penghuni dia 1,500 orang. 950 orang Islam. 1,500 banduan. 950 daripadanya Islam. Saya pergi ceramah dalam surau dia orang. Lebih kurang besar masjid tuan-tuan. Besar ini surau ni. Boleh muat dalam 500-600 orang. Lagi 400 tak boleh masuk. Tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan sebab tak boleh dengar ceramah Ustaz Kazim sebab surau tak muat. Masya Allah. Hebat banduan. Tak boleh dengar ceramah. Tunjuk perasaan. Kami nak dengar. Banduan yang kita kata teruk lagi mulia pada kita. Kita hari ni berapa ramai yang tunjuk perasaan. Tak boleh main dengar ceramah. Relax, dalam perut. Ada makan ke? Dia nampak makan je tuan. Astagfirullahaladzim. Teruk betul tuan. Tak ada apa-apa pun dia. Relax je. Dia tengok orang ramai penuh parking. Dia tak kisah. Orang ceramah dia tak kisah. Kerja dia enjoy dan enjoy. Banduan tak boleh dengar ceramah. Marah. Kami nak dengar ceramah Ustaz Kazim. Saya tanya pada pegawai penjara, macam mana banduan kena kali? Dia kata, Ustaz, setiap petang sebelum maghrib kami pasang skrin Ustaz. Ceramah CD Ustaz, pasang dalam surau. Semua banduan dengar. Lama-lama jadi baik. Tuan-tuan yang dah bunuh orang semua tu. Setiap petang Ustaz, kami pasang CD Ustaz. Sebab tu saya tengok tuan-tuan ada 2 projektor di sini, cantiknya. Kuliah maghrib tak ada, pasang CD kat dinding. Terbit gambar saya. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Tak ada ustaz pun tak apa. Pasang je CD ustaz. Orang ibu datang, kau bapak datang. Cuma tak boleh soal kat ustaz. Jangan dengar soal kat ustaz tu pula. Ustaz ada satu soalan ustaz. Macam saya ni ustaz, batal kat sembahyang saya ustaz. Tu nama dia gila. Ustaz tu tak boleh jawab. Dia screen TV saja. TV yang habis tanya dia. Pasal apa? Tuan-tuan, di penjara yang saya pergi ini, ada dalam lebih kurang 50 orang yang membuat sistem pondok dalam penjara. Sehari tak lebih 10 kitab mereka belajar. Kalau 2 tahun, 3 tahun dia ambil ijazah dalam penjara tuan-tuan, 10 kitab sehari, keluar-keluar jadi ulama. Ustaz banduan. 10 kitab sehari. Tuan-tuan yang tak masuk penjara pun tak pegang kitab. Selama tu, kitab apa pun tak ada. Mereka yang dalam penjara 10 kitab sehari. Jadi tuan-tuan kalau nak pegang kitab, akhlak wa sahlan, masuklah penjara. Tak ada kitab dalam penjara. Saya nak cerita tuan-tuan, orang serenti, orang penjara gunakan kitab, gunakan agama untuk berubah jadi baik. Berubah jadi baik. Kenapa kita tak nak berubah jadi baik? Saya kata pada pengurusan Telda, tuan-tuan buat Telda United bola sepak. Pasukan Telda United menang ke kalah? Kalau menang mendapat piala tu nak buat apa? Piala Malaysia tak buat apa? Boleh tokak orang sikit. Kiper nak kiper. Ambil hamnya. Kiper pemakam pura-pura boleh. Dah. Kalah pun tak ada apa, menang pun tak ada apa. Lebih baik peruntukkan berjuta-juta saja buat bola sepak. Bina setiap mahkamah, setiap gugusan Telda. Buat mahkamah. Letakkan betul-betul setiap gugusan Telda. Ambil anak-anak peneroka Telda belajar mahkamah. 500 orang pelajar temuduga di sekolah saya untuk masuk tahfiz tahun depan. 500 orang
Yang saya nak pakai 30 orang. Pergi mana 470 orang? Itu yang interview, yang telefon SMS, yang hantar email, yang hantar surat, yang bawa anak datang. Mana kena letak? Ustaz, anak-anak cik ni kena buang sekolah, Ustaz. Pasal apa? Dia tumbuh cikgu dia, kena buang tu. Tu tak ada orang lain kata boleh jaga dia. Ustaz saja ni nantak ustaz ni. Dalam hati saya kata, tak lama ni aku pula kena tumbuh. Cikgu dia pun dia tumbuh, aku pula kena. Takkan saya nak ambil ini risiko. Saya tak berani ambil. Bukan takat dia tumbuh budak, tak jaga apa dia tumbuh. Tapi budak ni bukan jahat, bukan kriminal punya orang. Dia bukan budak jahat, dia budak nakal. Nak bagi baik budak macam ni, kena bagi agama. Sekolah mana yang tangguh? Tolong kat tangan. Contoh di sini headmaster. Siapa yang sanggup terima budak-budak? Tak. Sebab tu kita kena ada maktafis yang khas untuk mereka. Letakkan mereka di sini. Sebab dengan agama saja boleh baik. Gurunya elok di situ, letak di situ. Tak perlu mereka hafaz 30 juzuk. Tak perlu hafaz. Memadai mereka ingat 5 juzuk. 10 juzuk mereka ingat. 5 tahun mereka belajar di sana dapat SPM. Ingat 10 juzuk Quran. Belajar agama sampai 4 senawi. Dan buat pula ma'had tahfiz vocational. Mereka hafal Quran, mereka repair motor. Mereka hafal Quran, mereka repair wiring. Mereka hafal Quran, mereka buat plumbing. Mereka hafal Quran, mereka belajar potong baju. Jadi tukang baju. Tailor. Mereka jadi orang gunting rambut saja. Ada 6-7 kemahiran mereka. Selama 6 tahun belajar, mereka keluar pergi ke masyarakat, balik ke Felda, lantik mereka jadi imam, mereka boleh berniaga, mereka boleh berdikari, mereka boleh bentuk masyarakat Felda yang sebaya dengan mereka untuk generasi ketiga dan keempat. Saya sebut benda ni. Kalau Felda boleh buat MRSM yang berharga ratusan juta, takkan tak boleh buat satu maktafis yang berharga 1 juta. Setiap satu daerah dia dapat 300 maktafis. Subhanallah. Alangkah hebat tuan-tuan. Yang ni yang kita kena jauhkan hadapan pemikiran kita. Sebenarnya tuan-tuan, pembangunan kebendaan telah cukup. Pembangunan batu ni dah cukup. Yang perlu dibangunkan sekarang ialah insan. Manusia. Manusia itu yang perlu dibangunkan. Tapi bila manusia terlalu mencintai pembangunan batu, yang Allah Ta'ala kata dunia ni main-main, rugilah. Saya seronok bila mereka umum Rusia sebagai tuan rumah World Cup. England marah, David Beckham marah. England tak dipilih sebagai tuan rumah. England dengan kapasiti yang hebat, negara yang maju dalam EPL, ada Manchester, ada Newcastle, ada Owen, semua ada. Tiba-tiba tak dipilih, Rusia dipilih. Rusia tu boleh gagak lagi. Dia ada macam-macam pemain, Barbatos semuanya ada, Rusia. Tiba-tiba Qatar dipilih 2022. Tepuk dahi tuan-tuan. Amerika tepuk dahi. Amerika kalah. Britain marah. Amerika kalah pun marah. Ada ke Qatar jadi tuan rumah 2022? Mereka memperkecil-kecilkan Qatar. Bangun wakil Qatar. Jangan perkecilkan negara kecil. Memang kami negara kecil, tapi kami mempunyai wang yang besar. Kamu semua perkecilkan, mana boleh main bola di padang pasir. Baik, kami akan membina stadium air condition. 60 bilion peruntukan untuk membina 12 buah stadium. Tuan-tuan boleh bayang 60 bilion. Kalau duit itu letak dalam masjid takwa, sampai ke mana duitnya disusun?
kecilnya pemikiran orang Arab yang nak main bola sepak hanya untuk 30 hari sebulan, perbelanjaan dia 60 bilion. 60 bilion boleh buat beratus universiti, beratus hospital, membangunkan ekonomi orang Islam, membangunkan tentera dan senjata orang Islam. 60 bilion kalau buat kapal terbang, lari puak-puak Yahudi daripada Palestin dengan ketenteraan yang begitu hebat. Tapi orang-orang Arab yang mendakwa mereka itu hebat dengan jubah, dengan serban, hanya nampak stadium. Dia akan jadi gajah putih bila permainan bola sepak. Dan confirm Arab tak boleh menang Piala Malaysia. Apatah lagi Piala Dunia, apatah lagi Malaysia, lagi tak boleh menang. Tapi itulah yang orang Islam rebut-rebutkan. Kenapa tak nampak, tuan-tuan? Kenapa tak buat universiti sains untuk latih anak-anak Islam menjadi doktor yang hebat, saintis yang hebat, angkatawan yang hebat, ekonomis yang hebat, ketenteraan yang hebat. Yang ini yang Islam lemah. Tapi orang Islam baca Quran tapi tak faham Quran. Kalau menang Piala Dunia, mengapa datang? Baru ni Spanyol baru menang Piala Dunia. Apa-apa begah pada Spanyol. Sotong tu mampu tak? Tak ada apa. Tapi kita dapat Quran. Allah kata dunia ni main-main. Kamu buat betul-betul pelaburan yang main-main dalam dunia. Allah bagi duit bukan saja-saja, tuan-tuan. Allah bagi minyak bukan saja-saja. Allah bagi untuk kegunaan kita balik. Berbalik pada negara kita Malaysia. Jangan buat main-main benda-benda ini. Apa peruntukan, kemahuan, perbelanjaan, bajet, utamakan tentang pembinaan insan, pembinaan manusia. Sebab lepas ni kita akan jumpa Tuhan. Dunia adalah main-main. Makcik lama tak nampak makcik, 2 bulan tak nampak makcik. Makcik ke mana? Ya Allah Ustaz, sibuk buat bunga telur. Kenapa makcik nak kahwin ke? Tidak, anak makcik 2 bulan duduk di rumah, tuk sarang bunga telur dan bekas telur. Bagi bekas bunga telur pada orang. Orang makan telur, bunga orang buang. Kalau saya jadi makcik, saya hanya rebus telur aja, bunga-bunga tak payah. Tapi kita rajin ambil lidi balut, bunga pula, ros balut pula. Daun hijau, daun merah, buah telur melekat dengan gam pula. Sebatang 10 minit. Quran 10 minit rasa berat. Mengaji 1 jam setengah rasa sakit punggung. Tapi buat bunga telur 4 jam tak rasa apa. Sedangkan yang lepas kenduri nanti, yang dimakan telur, kulit buang, bunga pun dibuang. Lidi yang malu bunga telur tu, colek gigi. Dan dia buang. Kenapa sangat kita dunia ni, kenapa kita bersungguh-sungguh? Kenapa akhirat, bab akhirat kita tak bersungguh-sungguh? Nombor 2 kata Allah, dunia ni apa? Walahun. Dunia ini adalah benda yang melalaikan. Hiburan yang melalaikan. Dan inilah yang berlaku kepada kita. Hiburan. Adakah Islam itu membenci hiburan? Tidak. Islam tak suka hiburan yang melalaikan. Hiburan yang baik sila. Saya pergi mana ke bawah ni, ada pertunjukan wayang kulit Islam. Masya Allah. Ingat band dia Islam, wayang kulit pun Islam. Kira baik lah. Orang sekarang ni dia fikirkan Islam je bagus. 2 tahun lepas orang buat korban. Dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah tahun ini saya buat korban unta, Ustaz. Masya Allah. Besar je pahala Tuan Haji. Unta paling besar pahala korban Haji. Itulah Ustaz. Tapi itu sayang, dia tak dapat unta Arab. Dia dapat unta mana? Australia. Tak tahulah Islam ke tidak. Menung. Saya kata dekat dia tak nak tengok Islam. Tidak cuma tengok. Dia sunat tu tidak. Kalau sunat dia insyaAllah lah. Punya fikir tentang Islam. Tuan-tuan. Lembu unta pun dia fikir Islam ke tidak. Astagfirullahaladzim. Apa benda pun kira baik lah tu. Pasal dia dah fikir Islam. Hiburan pun hiburan Islam. Hiburan ini benda yang Allah Ta'ala bagi
Salah satu cara nak menenangkan jiwa ialah hiburan. Tapi hiburan secara Islam. Kita letakkan buat forum di luar kan, buat ceramah luar, panggil sponsor. 15 minit lagu, 15 minit ceramah, 15 minit ceramah stop lagu lagi. Ramai orang datang. Saya buat di Tolak baru ni tuan-tuan, ceramah di Padang, Masya Allah ramainya orang. Anak muda punya ramai. Anak muda ni tuan-tuan memang mereka ni nak ajak ke masjid berat, tapi bila sebut ceramah di Padang mereka ramai. Tak apa, biar mereka dengar dulu. Biar mereka dengar dulu, lama-lama dia minat, dia datang ke masjid. Sebab tu kadang-kadang ceramah kita tak boleh buat di dalam, kadang-kadang kita kena buat open di luar. Sebab open itu boleh menarik orang. Ditambah pula ada hiburan. Panggil kumpulan nasyid nyanyi. Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getih perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Itu orang kita suka. Demo pula suka. Kalau berpacaran banyak pantang larang. Suara dia besar. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, duduk pegang-pegang. Orang muda suka yang itu. Hiburan macam tu tak salah. Yang salahnya apa? Yang tuan-tuan untuk dia maklum. Tetapi dunia ni, yang haram itulah yang manusia suka. Yang diharamkan itulah yang dia suka. Segala benda dia nak seronok saja. Akhirnya tuan-tuan dia lupa. Seronok macam mana pun dia akan terjun ke dalam dunia. Dia akan lahir ke dalam dunia. Dia akan tinggalkan dunia. Dia akan masuk dalam perut bumi. Masa itu apa lagi yang ada? Apa lagi yang ada? Dah masuk dalam kubur. Apa lagi yang boleh buat? Orang tanya pada saya, Ustaz, adakah Allah boleh terima taubat saya? Saya jawab, selagi mana abang belum mati, selagi itulah Allah boleh menerima taubat abang. Sebab bila dah mati, tak boleh buat apa. Dalam dunia ni kalau kita buat salah, masih boleh minta maaf. Kalau kita buat tak betul, masih boleh kita buat correction. Boleh buat pembetulan. Tetapi bila kita mati, tak buat pembetulan, takkan boleh balik. Tuan-tuan, dengarlah ucapan Nabi Muhammad. Ketika mula-mula Nabi Muhammad sampai di Madinah, ucapan sulung Rasulullah. Bila dia sampai di Madinah selepas berjalan berminggu-minggu daripada Madinah, daripada Mekah, di atas untanya Nabi bercakap, Ayuhannas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyamun tadkhulunal jannata bisalam. Ini adalah ucapan sulung Nabi Muhammad di Madinah. Mula-mula pijak kaki di Madinah, inilah ucapan Nabi. Wahai manusia, sebarkan salam. Dia suruh kita berbaik sesama kita. Ada tak dia kata untuk tolong diri dia? Ada tak Nabi kata, tuan-tuan, sokonglah saya? Ada? Tak ada. Dia tak sebut beri kepercayaan kepada saya. Tak ada. Dia suruh kita berbaik sesama kita. Afshus salam, sebarkan salam. Cuba tuan-tuan tengok, hari ni kita salam ke tidak? Salam tu tengok bulu, tengok geng, tengok bendera. Kamu tak salah dengan Badin, tak bayar. Belah sana buat foto salam. Astaghfirullahalazim. Nabi kan salam. Dengan budak-budak Nabi salam. Dengan budak-budak Nabi usap kepalanya. Nabi dukung budak bumbu atas unta. Pusing Madinah. Subhanallah. Dengan perempuan tua, Nabi diam bercakap sampai perempuan tu habis bercakap, baru Nabi bercakap. Hebatnya Nabi. Ya Allah. Masya Allah. Orang yang buat jahat dengan dia, Nabi tolong. Orang siram air limbah pada Nabi. Nabi masak makanan, suap di mulut orang yang simbah air kotor pada Nabi. Ni yang Islam bawa, yang Nabi bawa. Sebab itu ada satu orang doktor.
dia masuk Islam selepas dia mengkaji Islam. Bila dia kaji Islam, dia berkenal dengan Islam, dia masuk Islam. Selepas dia masuk Islam, dia kawan dengan orang Islam. Kemudian dia tulis buku, kata-kata yang sangat hebat. Apa kata-kata dia? Saya bersyukur saya mengenali Islam sebelum saya mengenali orang-orang Islam. Kalaulah saya mengenali orang-orang Islam terlebih dahulu, belum tentu saya Islam. Masya Allah, subhanallah. Pedihnya tuan-tuan kata-kata. Kadang-kadang kata-kata ini benar. Yang paling hasad kita, yang paling dengki kita, yang paling dendam sama kita. Yang nak menjatuhkan sama kita adalah kita. Sedangkan orang yang nak dijatuhkan itu Islam. Orang yang nak didengkikan itu Islam. Satu agama. Tapi tetap nak dijatuhkan. Sebab dendam di dalam kita. Nabi datang ke Madinah. Nabi bersihkan benda ini. Afsus salam. Sebarkan salam. Genggamkan tangan kamu. Tuan-tuan lepas sembahyang Isyak ni. Tuan-tuan bersalam nanti tuan-tuan. Gugur dosa daripada celah-celah jari tuan-tuan. Nombor 2 pesan Nabi. Wa at'imut ta'am. Berikan makan. Saya sampai di masjid tuan-tuan pukul 6 petang. 6.30 petang sampai. Habis rakaman dekat TV 9. Saya main sembahyang asar. Saya tengok mereka duk buat tu. Round table. Masya Allah. Kelas. Cukup kan? Aku tak cukup. Tak lagi ramai sembahyang Isyak duduk belakang. Asyik baik aku duduk belakang. Habis salam tu. Lambat habis aku. Tak syok tu tuan-tuan. Rupa-rupanya tuan-tuan, Nabi suruh bagi makan. Dengan bagi makan ni jinak hati orang. Tuan-tuan duduk di taman hebat ni. Taman Tun dikira hebat. Bagi makan orang. Lantaklah yang makan tu kaya miskin. Rezeki dia. Bagi makan. Masya Allah. Jangan kutuk. Ini duk kutuk pisang. Jumaat ni pisang. Kemung. Duk kutuk pisang. Makan pisang. Bagilah buah apple ke apa. Dia tu komand-komand. Dia hantar pisang. Kamu hantar apa? Kita tak bawa apa. Dia bawa pisang kamu hendak. Dia bawa pisang yang boleh dimakan. Kamu bawa pisang apa? Ya Allah. Kondem tak habis-habis. Jangan kondem tuan-tuan. Ada rezeki, alhamdulillah. Tak ada rezeki, bulan depan kita pula. Oi, malam ni tak ada makan ke? Allah. Kalau aku tahu aku bawa makanan hari ni. Tak apalah, malam besok aku sponsor pula. Tak. Rajin ni. Tak apa buat. Buat tuan-tuan dengan bagi makan ini. Pahala. 40 hari malaikat duduk di hadapan rumah tuan-tuan. Bila tuan-tuan jamu orang makan. 40 hari. Bermaknanya Ustaz kita setiap 40 hari kita buat jamuan Ustaz ya. Pulang kalau mampu buat lah. Apa keistimewaan malaikat tunggu, pencuri tak masuk. Apatah lagi tuan-tuan pernah menepuk tangan sampai putus. Lagi dia tak masuk. Malaikat rahmat, rumah tangga bahagia, tidak ada bergaduh-gaduh. Cuba tuan-tuan tengok orang yang bergaduh dalam rumah dia. Last dia bagi makan bila? 40 years ago. Macam mana nak dapat keberkatan? Orang yang bagi makan anak beranak tak gaduh tuan-tuan. Suami isteri tak gaduh. Malaikat rahmat duduk menayungi rumah dia. Yang ketiga, Nabi suruh apa? Wasilul arham. Sambung silaturahim. Kalau dah lama tak ziarah, pergi ziarah. Kalau lama makan muka pasal politik, sambung balik. Tak ada sebab nak bersam muka pasal politik. Kita duduk Taman Tun, kita pergi ke mana? Rumah kita Taman Tun, bukan Taman Tak. Orang yang mari ceramah di Taman Tun, lepas dia ceramah, dia balik. Dia balun kita berpecah belah. Dia balik rumah, malam besok dia ceramah tempat lain pula. Tapi kita stay dekat sini. Bila kita bergaduh, siapa yang untung, siapa rugi?
Orang yang bagi ceramah, dia balik Ipoh, dia balik mana-mana. Dia tinggalkan kita dalam keadaan kita berpecah belah. Itu bukan penceramah yang baik. Penceramah yang baik, yang meninggalkan Taman Tun dalam keadaan seluruh masyarakat Taman Tun. Apa yang penting, kerja sama, berkasih sayang walaupun berbeza bendera. Inilah penceramah bagus. Dia tinggalkan kita dalam berkasih sayang. Sebab Nabi mula-mula sampai di Madinah, dia suruh kita menyambung silaturahim. 4 yang terakhir. Nabi Muhammad kata, hendaklah kamu bangun semayang malam waktu orang lain tidur, doa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa jiran-jiran aku ya Allah. Ya Allah, jiran aku tak semayang ya Allah, berikanlah hidayah padanya ya Allah. Ya Allah, mak bapak aku tak semayang ya Allah, berikanlah hidayah pada mereka ya Allah. Berapa ramai yang doa macam? Berapa ramai yang doa macam? Kerja kita nak belakang, ribai je. Cuba doa. Tajuk rakaman saya malam tadi, petang tadi dekat TV9. Jangan mengeluh, berdoalah. Kenapa duk mengeluh aja? Doalah pada Tuhan. Doa ni astajib lakum. Kalau kita tak puas hati dengan dia, dia tak betul Ustaz. Apa salah kedatangan ya Allah? Dia buat tak betul ya Allah. Berikanlah kebaikan hidayah padanya ya Allah. Kalau 1000 orang berdoa, takkan Allah tak mustajabkan doa? Buat apa yang kita nak gaduh, merugikan banyak benda? Kenapa tak doa? Semayang tu doa. Doa pula pada pertengahan malam. Nabi kata, tadkhulunal jannata bisalam. Kalau kamu buat 4 benda ini, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Kesimpulan ceramah kita. Pertama, buatlah kerja kerana Allah. Supaya kita hijrah ke kubur nanti, Allah terima. Hijrah ke alam kubur, Allah terima. Hijrah ke alam akhirat, kita selamat. Kita nak bawa bekal ni tuan-tuan. Dan sebaik-baik bekalan ialah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa. Dan orang lelaki sampai ke mati tak habis dengan kerja. Kerjalah kerana Allah. Tuan-tuan warning pada saya, Ustaz, habis awal sikit, besok kerja Ustaz. Saya pun habis awal. Pagi besok isteri kejutkan abang, bangun abang pergi kerja. Nanti dia pun pakai baju, pakai tie, start kereta. Jiran tanya, mana Din? Kerja. Balik pukul 5, mana Din? Balik kerja. 6.30 makan pokok lepor depan rumah. Buat apa Din? Tak ada kerja, makan pokok. Pukul 10.30 keluar balik, mana Din? Ada kerja sikit. Tak habis-habis dengan kerja sampai mati. Kerjalah kerana Allah. Serupalah orang perempuan. Mana habis dengan kain sampai mati? Pagi-pagi basuh kain, tengah hari sikit sidai kain, lepas zuhur angkat kain, lepas asar lipat kain, lepas maghrib reka kain, lepas isyak susun kain, tengah malam sikit buka kain. Punya banyaknya kerja tak habis-habis kain ni bukan. Buatlah kerana Allah. Nombor 1. Nombor 2, kesimpulan kita pada malam ini, ingat, apa yang kita buat ini akan dipersoalkan oleh Allah. Dan tolonglah buat apa kerja kita kerana Allah. Itu sajalah tuan-tuan. Dunia ada 5. Saya baru sebut 2. Lagi 3 yang Allah sebut dalam ayat ini. Tuan-tuan, jemputlah saya ceramah. Lagi 18 tahun lagi. Baru kita sambung 3 lagi dunia yang disebut oleh Allah di dalam Quran ini. Kita jumpa lagi 18 tahun lepas sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.